Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi bersama siapa? Bersama Madam Siti. So, hari ni Madam Siti nak ajar apa? Nak ajar peratus darjah 5. Kalau dah tengok video sebelum ni, ini adalah sambungan kepada peratus. So, first of all, thank you for watching. Thank you to everybody yang tengok video-video dan tuition dan tengok video-video Madam Siti. Jangan lupa tekan subscribe dan jangan lupa turn on notification supaya setiap kali kita masuk video baru, korang akan dapat update. So, follow IG e-tuition, follow IG PTM BJCC, PTM Sri Manja, dan follow juga Telegram channel Tanya Tutor e-tuition untuk bertanyakan soalan. So, untuk hari ni apa yang kita akan belajar? Macam video sebelum ni saya dah terangkan tentang peratus, macam mana nak tukarkan peratus kepada pecahan, macam mana nak tukarkan pecahan jadi peratus, macam mana nak tukarkan pecahan, saya minta maaf, saya tak tulis kat sini, nak tukarkan nombor bercampur daripada ini bukan pecahan, ini nombor bercampur jadi peratus dan juga peratus menjadi nombor bercampur. Dan sebelum ni saya nak ajar juga macam mana kita nak kira peratus dalam satu kuantiti. So, kalau tak tengok lagi, tolong tengok video sebelum ni sebab saya dah terangkan dua benda penting. Kalau kita nak buang peratus, apa yang kita kena buat? Kita kena bahagi 100. Kalau kita nak letak 100 dalam soalan, kita kena darab dengan 100. Dua benda ni kena ingat: buang peratus, bahagi 100, tambah ataupun letak peratus, darab 100. Macam mana nak guna ni? Tengok video peratus part 1. Saya dah terangkan macam mana kita nak gunakan bahagi 100 dengan darab 100. So, untuk hari ni apa yang kita akan buat? Kita akan tengok soalan-soalan penyelesaian masalah, aplikasi dalam kehidupan. Bila kita nak guna peratus ni, macam mana nak kira, macam mana contoh-contoh soalan peratus yang exam akan tanya, dan juga apa soalan peratus yang mungkin kita akan hadapi dalam seharian kita. Okey, kita tengok kepada contoh kita yang pertama. Boleh mulakan? Soalan penyelesaian masalah, semua tahu dia adalah soalan yang panjang, ayat dia panjang-panjang. Jadi, saya selalu tekankan kepada pelajar dapat soalan panjang ni first kali apa kena buat? Baca soalan. Contoh yang pertama, di dalam sebuah kotak ada 96 batang pen. 25% daripada jumlah pen itu berwarna biru. Hitung pen yang bukan biru. First tadi saya kata apa? Baca soalan. Saya dah baca soalan. Now, apa kena buat? Lepas baca soalan, kita pergi balik soalan kita dan gariskan isi penting. Gariskan maklumat yang soalan bagi. Dalam sebuah kotak ada 96 batang pen. Garis. Apakah maksudnya? Dalam kotak tu jumlah pen yang ada adalah 96 jumlah, ya. Okey, 25% daripada jumlah pen itu berwarna biru. 25 daripada jumlah peratus ni, maksudnya 25 ni adalah warna biru. Hitung pen yang bukan biru. Soalan suruh cari apa? Dia cari pen yang bukan biru. Hitung. Hitung. Hitung ni maksudnya operasi apa? Saya selalu tanya soalan. Kalau jumpa soalan yang ada perkataan hitung, saya tanya student, hitung ni maksudnya operasi apa? Ada yang jawab tambah, tolak, darab, bahagi, semua salah. Hitung ni tak bawa apa-apa maksud operasi. Maksudnya, bila ada hitung, dia bukan suruh tambah, dia bukan suruh tolak, dia bukan suruh darab, dia bukan suruh bahagi. Kenapa? Dia suruh kira. Hitung ni maksudnya kira. Kalau kira, ada buat operasi apa-apa ke? Tak ada. Jadi, operasi apa saya nak pakai dalam soalan ni? Kita tengok balik soalan. Apa yang kita ada? 96 ni tadi apa? Jumlah. Keluarkan isi-isi penting. Jumlah pen sama dengan 96. 25% daripada jumlah pen berwarna biru. Jadi 25% soalan suruh cari apa? Dia suruh cari yang bukan biru. Jadi apa yang kita boleh buat? Tengok pada maklumat yang kita ada, kita boleh kira bilangan pen biru dulu. Lepas dah dapat pen biru, barulah kita tolak untuk dapatkan pen yang selain daripada biru. So, okey, kejap
Okey, so sekarang operasi apa kita nak pakai? 25% daripada jumlah pen adalah biru. Operasi, nampak daripada, untuk video sebelum ni saya dah terangkan daripada ini maksudnya darab. 25%. Ada peratus, kita nak buang peratus. Maksudnya kita nak cari bilangan pen ada peratus tak? Tak ada. Ada peratus, kita nak buang peratus. Apa kita kena buat? Buang peratus bahagi 100. Jadi apa yang saya kena tulis? 25 bahagi maksudnya per, daripada maksudnya darab, jumlah pen. Berapa jumlah pen? Soalan ada bagi 96. Jadi kita kira ni kita akan dapat bilangan untuk pen apa? Biru ke bukan biru? Kita akan dapat bilangan untuk pen biru. Ingat, soalan suruh cari yang bukan biru. Maksudnya lepas dapat bilangan ni, kita kena tolak untuk cari pen yang bukan biru. So first kita cari dulu yang biru. Saya ada pecahan darab. Atas, darab, atas, bawah, darab, bawah. Atas, darab, atas. 25 darab 96. Kira, tak reti, kira kan? Kira dalam bentuk lazim. Okey, 25 darab 96 buat macam biasa. 5, 6, 30, hafal sifir. 2, 6, 12, 13, 15. Okey, 6, 2, 12, 13, 14, 15. 9, 5, 45. 4 dekat atas, 5 dekat bawah. 2 darab 9, 18 tambah 4, 18, 19, 20, 21, 22. 22 tambah kan? Kita akan dapat 0 tambah 0, 0, 5 tambah 5, 10, 1 dekat atas, 2, 3, 4. Okey, saya dapat 25 darab 96 dapat 2400. Bawah darab bawah. 100 darab tak ada nombor. Tak ada nombor ni maksudnya berapa? 1. Nak tulis boleh, tak tulis pun boleh. Okey, 100 darab 1 dapat 100. Now, saya dapat 2400 per 100. Apa yang saya kena buat? Ini adalah pecahan tak wajar. Pecahan tak wajar ataupun pecahan adu-adu. Apa yang kita kena buat? Kalau tak tahu, tengok balik video sebelum ni, video peratus part 1 ataupun tengok video bab pecahan. Saya dah terangkan kalau pecahan tak wajar ataupun saya panggil dia sebagai adu-adu dalam bawah itu. Kalau adu-adu apa kena buat? Atas bahagi bawah. Atas bahagi bawah. Okey? Saya sebut atas dulu, tulis atas dulu. Bahagi buat bentuk lazim, bawah 100, sifir 100 sama macam sifir 1, cuma dia ada 2 sifar. Jadinya saya start daripada 2, tak boleh sebab 2 lagi kecil dari 100. Saya nak start 24, tak boleh, 24 lagi kecil dari 100. Saya start 240, 240 lagi besar daripada 100. Jadi saya boleh start. Okey, 240 dalam sifir 100, apa yang lagi kurang daripada 240? 100, 200. 2 darab 100 dapat 200. Tolak kan? Bakinya berapa? 400. Berapa dalam sifir 100 yang dapat 400? 100, 200, 300, 400. Jadinya 4. 4 darab 100, 400. Tolakkan, tak ada baki. Jadi saya dapat dekat atas jawapan dia 24. Sama dengan 24. 24 ni adalah pen untuk biru ke bukan biru? Dia adalah nilai untuk pen biru. Kenapa? Sebab kita kira yang 25% daripada jumlah pen adalah biru. 25 per 100 daripada darab jumlah pen dapat 24. Maksudnya daripada 96 ni, 24 adalah pen biru. Soalan cari yang bukan biru. Yang bukan biru maksudnya daripada semua pen yang kita ada, kita tolak yang biru, dapatlah yang bukan biru. So macam mana? Jumlah sama dengan 96. 96 pen tolak dengan 24 dapat berapa? Buat bentuk lazim dapat 72.
Okey, buat bentuk lazim. 6 tolak 4, 2, 9 tolak 2, 3, 7. Jadi, pen yang bukan biru adalah 72. Kalau tak faham lagi macam mana Madam Siti boleh dapat 72 ni? Daripada soalan ada kata 25% daripada jumlah pen adalah biru. Tadi kita kira 25% darab dengan jumlah pen, kita dapat 24. 24 adalah pen biru. Maksudnya daripada 96 pen ni, 24 adalah biru. Yang bukan biru, saya tolakkanlah jumlah 96 tadi, tolak 24 dapat 72. 72 adalah pen yang bukan biru. Itu adalah soalan suruh cari sebab dia nak yang bukan biru. Okey, faham? Sekarang kita nak tengok contoh yang kedua. Raja menunjukkan isi padu sebotol jus oren. Farah minum 30% daripada jus oren itu. Okey, kita ada jus oren. Isi padu dia 900 ml. Dia kata Farah minum 30% daripada jus oren itu. Maksudnya daripada 900 ni, 30% daripada jus oren tu Farah dah minum. Soalan tanya, hitung isi padu dalam ml jus oren yang diminum oleh Farah. Okey. Saya kata jumpa soalan penyelesaian masalah. First baca soalan. Lepas baca soalan, baca lagi sekali untuk gariskan isi penting. Saya gariskan isi padu. Ini ada isi penting. Ini adalah jumlah jus oren. Isi padu jus oren adalah 900. Farah ni dia minum berapa? 30% daripada jus oren. Jadi dia nak cari, soalan tanya yang diminum. Jadi maksudnya dia minum berapa? 30% daripada okey, ini yang Farah minum. Okey, betul kan nama dia Farah? Okey, saya dah kata ada peratus kita nak buang peratus apa, kena buat, tengok balik dekat sini. Ada peratus kita nak buang peratus, kita kena bahagi 100. Apa yang nak kena bahagi? Nombor yang dia bagi. Yang ada peratus tadi kita nak buang 30/100 per, maksudnya bahagi daripada, maksudnya dah darab. Jus oren ni, apakah jumlah jus oren? Soalan dia bagi 900 ml. Okey, apa yang kita kena buat? Saya ada pecahan darab. Pecahan darab saya dah kata atas darab atas, bawah darab bawah. Tapi kat soalan ni saya suka sebab dia banyak sangat sifar. Kalau saya kira atas darab atas, bawah darab bawah, saya akan dapat nombor yang sangat besar. Lepas tu saya nak permudahkan, kita nak bagi senang sikit untuk kira. Kita tak nak banyak-banyak sangat nombor. Saya nak main potong macam mana? Syarat untuk potong ni, saya akan potong sifar bawah ni. Tapi syarat dia, kita kena potong bawah dan atas. Selagi bawah ni ada sifar, selagi tu kita boleh potong. Tapi syaratnya kita potong bawah dan atas. Dia kena couple. Potong bawah dan atas. Tak boleh potong bawah je, tak boleh potong atas je. Dia kena couple. Kita nak buang couple, kita nak remove couple. Couple tu haram. Jadi apa yang kita kena buat? Kita kena potong bawah dan atas. Okey, couple kena 2 orang kan? Kita potong couple. Sekarang bawah ada sifar, atas pun ada. Kita boleh potong mana-mana. Saya nak potong belah sini sebab sini ada 2, sini pun ada 2. Potong 1 couple, bawah 1, atas 1. Potong 1 lagi couple. Jadi 2 couple saya dah potong. Sekarang atas ni ada sifar, tapi bawah dah tak ada sifar, tak ada zero dah. Boleh tak saya nak potong? Tak boleh. Okey, sebab dia kena potong atas dan bawah. Dia kena dua-dua. Sekarang ni atas dia ada, bawah dah tak ada. So, saya dah potong. Kita tengok balik 30 yang tak potong 30 darab 9, bawah tinggal 1. Apa-apa 1 dekat bawah maksudnya tak bawa apa-apa. Maksud kita selesaikan yang atas je. 30 darab 9. Kalau tak reti macam mana, buat bentuk lah lazim. Okey, 30 darab 9, 0 darab 9, 0, 9 darab 3, 27. Jadi maksudnya 30% daripada jumlah jus oren tadi 900 ml adalah 270 ml. Ini adalah nilai untuk apa? Farah minum ke Farah tak minum? Ini adalah nilai yang Farah minum. Maksudnya Farah dia minum banyak mana? Daripada sebotol ni dia minum 270 ml. Okey, sekarang itu soalannya A. Dah dapat tak? Hitung isi padu dalam ml jus oren yang diminumnya.
Ini yang Farah minum, jadi kita dah dapat jawapan. Okey, kita tengok B. Hitung baki jus oren itu. Bila ada perkataan baki, operasi apa kena pakai? Kita kena pakai operasi tolak. Baki maksudnya tolak. Nak tolakkan apa? Jumlah tolak yang diminum. Tinggallah baki. Jumlah berapa? Jumlah 900 tolak berapa yang diminum? 270. Tinggal berapa? Macam mana nak buat? Buat bentuk lazim. Okey, kat mana nak tulis ni? Saya buat belah sini 900 tolak 270. Kosong tolak kosong, kosong tolak 7. Tak boleh pinjam sebelah. Sebelah ni kaya, dia ada 9, kita pinjam 1, dia tinggal 8. Balik rumah dapat 10. 10 tolak 7 pakai jari, 10 tolak 7 tinggal 3. 8 tolak 2 pakai jari, 8 tolak 2 tinggal 6. Jadi yang tinggal adalah 630 ml. Ini adalah baki. Baki itu maksudnya tolak. Okey, faham? Okey, kita ulang balik. Soalan ada bagi 1 botol air jus oren, dia punya isi pada adalah 900 ml. Farah ni dia dah minum 30% daripada jus oren tu. Jadi soalan tanya berapa sebenarnya ml yang Farah minum? Sebab soalan bagi peratus. Kita ada peratus, kita nak buang peratus, kita kena bahagi 100. Jadi 30/100 darab dari, kenapa darab? Sebab daripada tu adalah operasi darab. 900 adalah jumlah jus oren. Kita kiralah 30/100 darab 900 dapat 270. Maksudnya Farah ni dah minum 270 ml jus oren. Soalan kedua, dia tanya pula berapa baki jus oren yang tinggal. Lepas Farah minum, berapa yang tinggal dekat dalam botol tadi. So baki maksudnya tolak. Daripada 900 ml ni kita tolak dengan yang Farah dah minum 270. 900 tolak 270 tinggal 630 ml. Jadi ini adalah jawapan yang kedua. Ini adalah baki jus oren yang tinggal. Faham? Okey, kalau dah faham, kita tengok soalan kita yang ketiga. Soalan terakhir. Contoh 3. Ada soalan penyelesaian masalah. Apa kena buat? Baca soalan. Terdapat 150 buah buku di atas sebuah rak buku. 40% daripada jumlah buku itu adalah buku cerita. 10% pula adalah majalah dan selebihnya ialah buku rujukan. Hitung bilangan buku rujukan. Okey, saya dah baca. Okay, saya kata tadi, first kali kita baca, kedua kita cari isi penting. Terdapat 150 buah buku. Maksudnya apa? 150 ni adalah jumlah. Semua buku yang ada dekat rak tu adalah sebanyak 150. 40% daripada jumlah buah buku. Jumlah buku itu adalah buku cerita. 40% daripada buku tu adalah buku cerita. 10% pula ialah majalah. 10% majalah. Dan selebihnya adalah buku rujukan. Selebihnya buku rujukan. Okey, itu adalah isi penting. Soalan tanya hitung bilangan buku rujukan. Ini dia suruh hitung. Hitungnya apa? Kira ada buat apa-apa operasi ke? Tak ada ya. Okey, hitung tak ada operasi. Dia suruh kira berapa banyak buku rujukan yang ada dekat rak buku tu. Okey, kita keluarkan. Kita dah ada isi penting, kita keluarkan balik bagi kita faham. Jadi jumlah buku dia kata daripada semua 40% adalah buku cerita. 10% adalah majalah. Dan selebihnya adalah buku rujukan.
Soalan suruh kita cari berapakah bilangan buku rujukan ni. Tapi macam mana kita nak cari? Kita tak ada berapa peratus dia. Okay, so first sekali apa yang kita kena buat? Kita kena tahu berapa peratus sebenarnya buku rujukan. Peratus, kalau jumlah peratus adalah sebanyak 100. Maksudnya ini tambah ni kita akan dapat 100%. Kalau saya tambah 3 ni, kita akan dapat 100%. Sekarang saya ada 40, saya ada 10 dan saya nak cari berapa banyak ni. Apa yang kita kena buat? Maksudnya, pada pula. Apa yang kita kena buat? Sebab saya kata jumlah peratus adalah 100%. Kita nak cari yang ini, kita kena tolak lah. 100 tolak 40 dapat 10. Kalau tak faham, saya lukis sikit. Okay, contohnya lah ini adalah jumlah buku. Tapi dalam peratus semua ni adalah 100%. Yang ini adalah 40% untuk itu 4%. Okey, 40% buku cerita, 10% majalah, selebihnya adalah buku rujukan. Sekarang saya nak cari berapa peratus kat sini. Saya ada jumlah ni, panjangnya 100%. Kita ada 40, kita ada 10. Jadi berapa ini? Apa yang kita kena buat? 100 tolak 40 tolak 10. Dapatlah peratus untuk buku rujukan. Okay, 100 tolak 40 tolak 10. Macam mana nak buat? Macam biasa, buat bentuk lazim. 100 tolak 40. 0, 0, 0. 10 tolak 4, 6. Jadi 60. Nak tolak lagi dengan 10. 0, 0, 6, 1, 5. Jadinya buku rujukan adalah sebanyak 50%. Sini pun 50%. Okey, sekarang kita baru cari peratus untuk buku rujukan. Soalan nak tahu bilangan, dia bukan nak suruh cari peratus. Ada peratus, nak buang peratus, kena bahagi. Jadi 50 bahagi 100, betul? Kalau kita nak buang peratus dia, kita kena dah letak dia sebagai bahagi. Tapi apa yang kita nak buat? 50% daripada 150 buah buku adalah buku rujukan. Okey, 50% untuk buku rujukan, 50% daripada 150 buah buku adalah buku rujukan. 50 ada peratus, kita nak buang peratus, saya letak dia sebagai bahagi daripada operasi apa? Daripada operasi darab. Darab berapa? Jumlah buku. Saya ada pecahan darab. Okey, tadi ingat tak saya kata banyak-banyak kosong atas dan bawah ni best sebab kita boleh potong. Potong siapa? Potong couple. Potong atas dan bawah satu couple. Sekarang atas ada 2 kosong, bawah ada 2 kosong. Apa yang kita boleh buat? Potong atas, potong bawah, saya dah potong satu couple. Potong atas, potong bawah, saya dah potong 2 couple. Jadi saya ada kosong lagi tak? Tak ada dah. Atas tinggal 5, darab 15, bawah tinggal 1. Kalau bawah 1 kita boleh abaikan sebab 1 dekat bawah tak bawa apa-apa. Maksud 5 darab 15. Buat bentuk lazim. 15 saya letak kat atas sebab nombor dia besar. 5 darab 5 25. 1 darab 5, 5 tambah 2, 7. Betul? Sama tak kira? Jadi jawapan dia adalah 75. 75 ni maksudnya apa? 75 daripada 150 buku ni adalah buku rujukan. Jadi 50% daripada 150 adalah buku rujukan. 50% ni berapa banyak sebenarnya? Dia adalah 75. Ini adalah jawapan kita yang terakhir. Jadi kita dah habis. Kita dah tengok 3 contoh. Setakat ni faham ke tak? Okey, harapnya semua orang fahamlah. So, apa yang kita dah belajar hari ni? Okay, untuk hari ni kita dah tengok penyelesaian masalah untuk
peratus. Apa yang kita kena tahu adalah bila kita jumpa soalan penyelesaian masalah, first kali kita baca soalan. Okay, soalan dia panjang, jadi kita kena baca sekali, dan baca kali kedua apa yang kita kena buat, kita kena gariskan isi penting. Macam saya ada gariskan, dan lepas gariskan yang ketiga, keluarkan balik apa yang kita gariskan, kita tulis balik. Ada pelajar saya yang suka dia garis satu soalan, dia garis, bila tuliskan balik dia salin balik satu soalan. Jangan kita apa yang kita garis tu adalah poin yang penting. Takkanlah sampai satu soalan ni adalah poin yang penting. Kita garis benda yang penting je dan kita tulis benda yang penting je, supaya daripada situ kita nak dapatkan maklumat yang soalan bagi. Jumlah pen contohnya dia ada bagi kat sini, so kita buat dalam bentuk poin, dan daripada situ baru kita boleh tengok apa soalan nak. Daripada apa soalan nak, kita cuba cari dia punya operasi. Samalah semua untuk tiga soalan penyelesaian masalah. First kali kita kena baca, lepas baca kita gariskan isi penting, kemudian kita keluarkan balik isi penting kita. Daripada keluarkan isi penting, apa yang kita kena buat, kita kena cari operasi apa kita nak pakai. Dan saya nak ingatkan lagi sekali, hitung tak bawa apa-apa operasi. Daripada bawa operasi, darab baki baki adalah tolak. Okey, lepas dah buat, kita cari operasi apa dan buatlah apa seperti apa yang soalan nak. Cari dapat jawapan akhir. Dan saya ingatkan balik untuk peratus. Apa yang kita kena tahu, kalau dalam soalan dia ada peratus, dia nak suruh kita buang peratus, maksudnya dia bagi kita dalam peratus, dia cari berapakah bilangan, maksudnya dia tak nak peratus tu. Apa kita kena buat? Kita nak buang peratus, kita kena bahagi 100. Kalau soalan tu dia tak ada peratus, tapi dia tanya berapa peratuskah benda tu, kita nak letak peratus. Apa yang kita kena buat? Kita kena darab 100. So harap semua faham. Kalau tak faham dengan video hari ni, tengok dulu video yang pertama dan tengok dua-dua, baru akan faham. Sebab video pertama saya dah terangkan tentang peratus, macam mana kita nak gunakan, dan video kali ni kita tengok macam mana kita nak penyelesaian masalah dalam situasi harian kita. So kalau tak ada apa-apa lagi, thank you for watching. Jangan lupa subscribe YouTube eTution, turn on notification supaya setiap kali Madam Siti upload video baru korang akan dapat, dan follow Instagram eTution, post dekat story tag IG eTution dan kita akan repost balik. Dan kalau apa-apa tak faham daripada video ni, boleh leave komen ataupun pergi kepada Telegram Tanya Tutor eTution dan tanya soalan kat situ, dan Madam Siti akan jawab. Kita berjumpa lagi lepas ni dengan siapa? Dengan Madam Siti. Bye.